Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allah ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ya Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang baik lagi yang halal dan juga amalan kami yang diterima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dengan kehendaknya, alhamdulillah, kita boleh berjumpa lagi pada pagi ini bagi melanjutkan kita punya pembelajaran ilmu memahami Al-Quran ataupun ilmu tasrif, ilmu syarah. Jadi kita telah pun minggu lepas kira-kira di peringkat yang akhir, tapi belum tamat lagi. Hari ini kita akan mulakan dengan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk memahami ilmu tasrif, ilmu nahwu dan syarah. Ini berkaitan dengan tasrif, iaitu ilmu untuk memahami, ilmu tambahan bagi memahami ilmu tasrif. Kalau kita tak faham ini, jadi ada benda-benda yang akan sangkut dalam memahaminya. Jadi ini adalah ilmu yang perlu dipahami supaya kita dapat memahami ilmu tasrif ataupun ilmu syarah. Jadi kita akan bincangkan tajuk C, pendek ya, tak panjang, tapi walaupun tak panjang tetapi dianya adalah penting, iaitu ilmu hilal dan ibdal. Adakah tuan-tuan nampak data yang saya tunjukkan ni? Nampak Ustaz. Dan kalau tuan-tuan nakkan dia punya kopi dia, ada di dalam Telegram kalau perlu. Dalam Telegram ada kopi ini. Siapa yang mungkin nak buat nota pada catatan ini, bolehlah buka buka Telegram yang hari ini punya. Ada salinan kopi, ada salinan nota yang saya tunjukkan ini. Jadi ibdal ilal dan abdal ataupun ibdal adalah ilmu. Jadi keterangan di sini dikata terkadang sebahagian daripada huruf di dalam bahasa Arab ada yang dihapus.
dan ada juga huruf yang ditambah, dan juga ada yang dipindah ke tempat lain ataupun diganti dengan huruf-huruf lain. Jadi itu namanya hilal dan abdal. Yang mana hilal ni, jika hal di atas terjadi pada huruf illah. Huruf illah ialah huruf sakit, iaitu alif wa ya, maka penghapusan, pemindahan kedudukan huruf atau penggantian huruf tersebut dinamakan dengan hilal. Jadi kalau sekiranya penghapusan, penambahan dan juga perubahan huruf, pertukaran dan sebagainya, kalau melibatkan huruf tu huruf sakit, iaitu alif waw ya, maka kita beri nama dia ilal. Kalau sekiranya yang terlibat itu huruf sakit dan juga huruf tak sakit, maka itu kita panggil dia ibdal. Jadi di sini diberitahu dinamakan ilal, dan apabila terjadi pada seluruh selain daripada huruf ilal, maka dinamakan ibdal. Jadi kalau ilal itu melibatkan perubahan ataupun perubahan hanya kepada huruf-huruf sakit. Tetapi kalau melibatkan huruf sakit dan huruf tak sakit ataupun huruf sihat, itu kita panggil dia ibdal. Ibdal itu maknanya perubahan di kalangan huruf-huruf sakit dan juga huruf yang tak sakit. Yang tak sakit selain berdalil waya lah. Dalil waya itu huruf sakit, yang lain itu adalah huruf sihat. Kita panggil dia sihat. Jadi pemahaman bab ibdal dan juga hilal ini dapat membantu kita dalam menggunakan kamus. Jadi kalau nak cari kamus, dia kena tengok yang dia punya sesudah tukar, bukan sebelum tukar, sesudah tukar. Jadi kalau nak cari dalam kamus, cari perkataan yang sesudah ditukarkan huruf tu. Tidak, huruf tu lain, tak jumpa nak cari dalam kamus ataupun tak ada ditulis dalam kamus. Yang haruskan pembacanya agar biasa mencari asal kata, ya asal kata. Maknanya kalau kita nak cari kamus, tengok asal dia. Asal kata yang 3 huruf tu. Yang fa'il madhi tu. Dan lepas tu tengok dia punya perubahan-perubahan. Barulah kita dapat mencari dia punya maksud ayat di dalam kamus. Kalau tidak, kita tak jumpa perkataan tu. Kalau kita tak ambil yang akhirnya, yang dia dah tukar tu, dan akhirnya kita tak jumpa perkataan tu dan tak dapat makna dia. Jadi kita pergi pada ilal. Ilal dalam bahasa Arabnya alif ain lam alif lam. Ilal. Tapi dalam Umi ke tulis alif ai saja, ai koma kemudian lal, jadi ilal. Jadi ilal ialah menghapus atau mengganti ataupun merubah kedudukan huruf ilah, iaitu huruf sakit, untuk menepati kedudukan huruf ilah yang diganti, yang dibuang, yang diubah, ataupun huruf lain dalam suku kata. Jadi itulah maksud ilal. Ataupun lain katanya, ilal ini adalah perubahan ataupun penghapusan ataupun penggantian ataupun perubahan huruf yang melibatkan huruf sakit. Huruf sakit iaitu huruf alif wa ya. Jadi yang pertama dibagi sini huruf alif. Huruf alif ditukar menjadi huruf wa. Ini adalah hilal. Huruf alif ditukar kepada huruf wa. Huruf alif dirubah menjadi huruf wa apabila terletak setelah dhammah. Jadi huruf alif tu ditukar kepada wa apabila baris sebelumnya berbaris dhammah. Contoh macam sahada. Sahada ni adalah fa'il madhi. Fa'il madhi tambah satu huruf. Tambahan dia adalah alif. Jadi sahada. Sahada maksudnya saling melihat.
Apabila kita nak tukar kepada fa'il majzum daripada syahada jadi syuhida. Yang ni kita kena tengok jadual dia supaya kita tahu benda ni ada kat mana. Jadi cuba tuan-tuan tengok jadual ni. Di dalam kita punya buku yang apa namanya, yang Arabic word conjunction ataupun ditulis sini mu'jam tasrif fa'al al-arabiyah. Jadi tuan-tuan tak ada yang tu tak apa, boleh tengok yang saya paparkan ini insya-Allah. Dia buat transaksi. Okey. Tuan-tuan tengok yang ini. Yang ini isim fa'ala. Fa'ala maknanya diberi perkataan 3 huruf fa'ala tambah 1 huruf. Huruf yang tambah adalah alif. Jadi fa'ala. Kalau tuan-tuan ada buku, cuba buka ni. Muka yang bulat ni, muka surat bulat ni, iaitu 210. Kalau muka surat bawahnya adalah muka surat 258. 258 muka surat bawah, dan muka surat yang bulat itu adalah 210. 210 itu adalah fa'ala, iaitu tambah 1 alif. Jadi pada fa'ala tambah alif, jadi fa'ala. Fa'ala maknanya salin dan ambil tindakan. Fa'ala. Jadi perkataan ini fa'ala kalau maklum dia adalah fa'ala. Tapi kalau majhul jadi fu'ila. Jadi fa'ala jadi fu'ila. Ini adalah madi maklum. Yang ini adalah madi majhul. Madi majhul, dia punya asas dia adalah dia punya fa tu didomahkan, ain dia bariskan bawah, lam tu mengikut fa'il madi. Fa'il madi ataslah. Jadi kalau bukan fa'ala jadi fa'ala saja jadi fu'ila. Fu'ila ni adalah fa'il majhul untuk 3 huruf. Tetapi ini untuk 4 huruf. Jadi fa'ala. Bila fa'ala, alif ni tadi dia jadi waw. Tukar pada waw. Pasal apa? Pasal di depan pada waw, depan pada alif ni ada huruf yang berbaris dhammah. Apabila harif berbaris dhammah, maka tak sesuai letak alif di sini. Kita letak waw. Kalau baris dhammah, kita letak waw. Kalau baris bawah, kita letak ya. Kalau baris atas, kita letak alif. Pakai sini. Fa'ala. Ini baris atas. Tetapi apabila kita tukar jadi fa'il majhul, majhul maknanya fa'il yang kita tak tahu siapa pembuat. Tetapi kita tahu siapa yang kena buat. Yang kena buat tu kita namakan dia dengan naib fa'il. Jadi fu'ila adalah yang kena buat. Yang telah dibuat. Siapa yang kena buat tu? Yang telah kena buat tu kita namakan naib fa'il. Naib fa'il dia siapa? Naib fa'il dia kalau di sini fa'il dia adalah huwa, di sini pun naib fa'il dia pun huwa. Jadi huwa di sini adalah naib fa'il dan huwa di sini adalah fa'il. Jadi apabila kita nak jadikan perkataan itu adalah itu majhul, maka kita kena bariskan fa tu dengan baris dhammah. Jadi apabila kita baris dhammah, maka huruf selepasnya kenalah berbaris, kenalah huruf ganti dengan waw. Ini dia. Perkataan syahada maknanya dia telah melihat, dia telah salin melihat. Yang ini syuhida, dia disalinkan melihat. Maknanya tak tahu siapa yang buat, tapi yang kita tahu orang yang kena buat. Dilihat. Kalau sini melihat, sini dilihat.
Jadi dilihat tu kena letak dengan huruf sin tu dengan sah, dengan bari dhamma. Bila bari dhamma, maka tak boleh letak alif di sudah sin. Sebab dia bari dhamma. Oleh kerana bari dhamma, maka kena tukar alif ni kepada waw. Jadi kita kena sebut suhida. Kalau tidak, macam mana nak sebut? Sin mati alif mati. Tak bunyi macam mana? Tak boleh nak bunyilah. Jadi kalau letak alif, biarkan alif di sini, maka kita tak boleh nak bunyi perkataan tu. Jadi apabila tukar dengan waw, dia boleh bunyi suhida. Suhida tu maknanya kalau sahada salin melihat, yang ini disalin melihatkan. Disalin. Ataupun dilihatkan. Salin dilihat-lihat. Bahasa Melayu tak ada lah. Jadi payah sikit lah. Jadi suhida ni kita kena barikan sin tu dengan bari dhamma. Apabila bari dhamma tak bolehlah biarkan alif ni. Kena tukar alif ni kepada waw. Jadi huruf alif dirubah menjadi waw. Jadi kalau tuan-tuan nak cari kamuan, jangan cari sin, su, kemudian alif, hada tak jumpa. Kena cari su, wa. Lepas tu wa, jadi su, hida. Barulah jumpa makna dalam kamus. Kalau tidak, tak ada. Kalau tidak, kalau kita ambil yang ni, sahada dengan baris sin yang di sini, kita tak akan jumpalah. Sebab bila baris sin ni dhamma, maka dia kena ditukar kepada alif. Itu peringkat yang paling mudahlah. Tukarkan alif pada waw. Apabila kena tempatnya. Macam di sini daripada fa'il madhi, maklum nak tukar pada fa'il madhi majhul, maka kita kena bariskan sin tu dengan bari dhamma bagaimana yang terjerual tadi. Jadi apabila kita dhammahkan sin tu, maka tak boleh biarkan alif. Sebab kalau biarkan alif di sini, kita tak boleh nak bunyi. Tetapi kalau waw, dia boleh bunyi. Jadi suhida. Suhida maksud dia adalah disalin melihatkan. Okey. Dan contoh kedua, macam hakama. Hakama ni adalah maksud dia salin dakwa mendakwa. Ada salin ni, sebab alif ni tambah alif ni dia ada salin. Jadi salin dakwa mendakwa. Apabila kita nak buat didakwa, iaitu fa'il majhul, fa'il majhul yang mana kita tak tahu dia punya fa'il, tapi kita tahu dia punya naib fa'il. Maka yang ni kena hu, di baris dhammahkan dia punya huruf pertama, kemudian apabila sini hu, huruf berikutnya mestilah waw. Jadi kita tukarlah alif ni kepada waw. Jadi hu kima. Hukimah maknanya yang ini salin dakwa mendakwa, yang ini salin dakwa didakwa. Ada perkataan salin dakwa didakwa. Tak salah, tapi maksud dia begitulah. Sebab kataan Melayu tak ada perkataan ni. Nak terjemahkan satu word ni tak boleh. Tak ada. Jadi dia mesti diterjemahkan sebagai salin dakwa mendakwa. Kalau ini salin dakwa mendakwa, ini salin didakwa. Ada di sini. Maknanya pembuatnya kita tak tahu. Yang kita tahu hanya isi apa yang kita tahu ialah naib fa'il. Naib fa'ilnya adalah yang kena buat. Okey. Jadi alif dirubah menjadi huruf waw kerana huruf sebelumnya berharakat dhamma. Inilah yang dikatakan hilal. Ini melibatkan huruf sakin. Hilal itu apa? Pertukaran huruf daripada alif ke waw. Itu satu jenis pertukaran. Okay. Ada siapa buka yang Telegram tadi? Jumpa? Ada. Telegram ada Ustaz? Ada. Ada. Okey. Boleh tengok situ ataupun tengok sini. No problem. Okey. Lepas itu pula tadi alif kepada waw. Ini waw dirubah menjadi ya. Tadi alif kepada ya dalam fa'il madhi, fa'il majhul. Ini jika huruf waw dan huruf ya
berkumpul dalam satu kata dan salah satunya di antaranya diawali dengan harakah sukun bagi batik, maka wa diubah menjadi ya. Jika wa dan ya berkumpul maknanya duduk dekat-dekat dalam satu kalimah. Jadi dan diawali, salah satu darinya diawali dengan huruf sukun, maka wa diubah menjadi ya. Sebagai contoh macam sayyidun. Sayyidun ni syekh lah, tuan. Syekh, tuan lah. Tuan. Jadi tuan ni dia berada kataan tuan, sayyidun, ya ni ada sabdu. Jadi sebenarnya kataan ini asalnya adalah ini. Jadi asalnya adalah sin, ya, waw, dan. Jadi itu ada kataan asal dia. Jadi saywidun. Saywidun. Ini asal kataan dia. Kerana terdapat huruf wa dan ya yang bertemu atau berkumpul dalam satu kalimah, maka huruf wa ni, wa berbaris ni harus diganti menjadi huruf ya. Maka jadilah sayyidun. Maknanya wa ni kita ganti dengan ya. Oleh kerana ya ni mati dan ya ini hidup, berbaris mati, maka kita dapat jadi tanwinkanlah. Tanwinkan kita dapat ya tanwin bagi bawah. Jadi sayyidun. Okay. Jadi wa ni kita gantikan dengan ya. Sebab dia bertemu dua-dua ni. Ya dengan wa. Jadi dua-dua ni bertemu. Jadi wa tu kita buang, tukar pada ya. Jadi ya ni bagi bawah. Dan ya ini mati. Kalau mati dengan bagi bawah, samalah maknanya dengan sabdu. Jadi kita sabdukanlah. Jadi sayyidun. Jadi dalam contoh ini adalah wa ditukar pada ya. Jadi daripada asalnya adalah saywidun, dia menjadi sayyidun, wa ni tukar pada ya. Okey. Boleh? Okey. Okey. Kemudian begitu juga ingatan hayyinun. Hayyinun ni adalah senang. Maksud mudah. Apa dia? Asal kataannya adalah hayawanun. Macam atas lagi lah. Hayawanun. Jadi apabila ada waw bertemu, ada lepas ya ada waw dekat-dekat, maka kita buangkan dia punya waw, ganti dengan ya, jadi hayyinun. Hayyinun. Jadi terdapat huruf waw dan ya yang bertemu dan berkumpul dalam satu kalimah, maka huruf wa harus diganti menjadi huruf ya. Maka menjadilah dia hayyinun. Hayyinun. Jadi hayyinun ni adalah benda yang mudah. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Hayyinun. Jadi hayyinun ini adalah senang, ataupun ini hayyinun ni adalah mazdar, bukannya perkataan fa'il. Ini mazdar. Jadi apa bukti mazdar? Sebab nun ni sabdu. Sabdu ni maknanya ini nama. Nama ni bukan fa'il lah. Jadi hayyinun ni adalah maknanya kemudahan ataupun senang, lebih senang, benda yang senang, benda yang mudah, bukan perbuatan. Ia adalah nama. Nama sebab ada bagi tanwin. Ini nama yang boleh bagi tanwin. Fa'il tak boleh bagi tanwin. Begitu juga contoh yang berikutnya macam sayyi'at. Sayyi'at. Apa makna sayyi'at? Pemanggangan. Saya dah beritahu supaya tuan-tuan tengok kamus. Kalau tak tahu makna dia. Adakah tuan-tuan dapat kataan yang sama? Makna yang sama dalam kamus? Ada yang tengok kamus cari makna dia? Tak ada. Pemanggangan. Okey, apalah. Maknanya adalah panggang.
pemanggangan. Pemanggangan adalah mazhar. Panggang, asalnya panggang. Jadi asalnya adalah sawiyan. Sawiyan itu adalah huruf sawiyan, sin, waw, ya bagi dua. Jadi apabila tadi wa ni di belakang, ini wa di depan pula. Apabila wa dengan ya bertemu, maka wa tu kita buang, ganti dengan ya. Jadi kita dapatlah kata dia, apabila kita buang ya ganti dengan ya, kita dapatlah sayyan. Sayyan. Jadi sabdukan ya ni. Sebab ya ini ya yang kita gantikan dengan ya. Wa ni kita buang ganti ya. Ya ni bagi mati sebab wa bagi mati. Maka ya ni bagi atas. Jadi apabila kita temukan dua, maka kita jadikan dia tanwin. Jadi kita dapat sayyan. Sayyan. Sayyan itu maknanya mazhar kepada panggang. Masywi, yang terang masywi, benda yang dipandang. Lahmun masywi, maknanya daging yang dipandang. Sawiyan, sawiyan maknanya adalah pemanggangan. Jadi contoh dalam isim maf'ul. Isim maf'ul. Contoh dalam isim maf'ul. Apa dia isim maf'ul? Isim maf'ul, isim Allah. Yang kena, isim yang kena. Buat. Isim yang kena buat. Bangsa. Lawan dengan Semasa. isim fa'il. Isim fa'il, isim orang yang membuat. Isim maf'ul, isim yang kena buat. Yang kena buat. Yang kena buat. Ataupun yang jadi mangsa. Jadi, kemudian dalam contoh isim maf'ul, yang mana terletak daripada fa'il sulasi. Fa'il sulasi maknanya fa'il 3 huruf. 3 huruf. Yang mu'tad, yang ada huruf sakit. Mu'tad ni huruf sakit. Di akhir dengan ya. Isim maf'ul daripada fa'il sulasi 3 huruf. Fa'il sulasi 3 huruf. Yang mu'tad. Mu'tad tu yang ada huruf sakit yang akhirnya dengan ya. Akhir dengan ya. Jadi contoh di sini macam qadi. Qadi. Qadi itu adalah fa'il madhi. Tetapi fa'il madhi ini fa'il sulasi 3 huruf yang ada huruf sakit. Huruf sakitnya mana dia? Ya. Ya adalah huruf sakit. Jadi asalnya qadiyah. Qadi. Qadi apabila kita jadikan dia sebagai isim fa'il, isim maf'ul, jadi kita tambah maqdi. Hija maqdi itu adalah seperti ini. Min qadha waw ya. Jadi maqdi yun. Jadi wa ni adalah wa ini hija maf'ul. Min fa'in walun awanun walam. Hija maf'ul adalah maf'ul. Jadi perkataan dia adalah qadaya. Jadi tambah min tambah wa. Bila tambah min tambah wa maka kita dapat maqduyun. Maqduyun. Jadi ada wa di sini. Wa ni wa tambahan. Wa tambah yang ejaan maf'ul. Jadi bila kita masuk jadikan qadiyah ni tadi sebagai isim maf'ul yang disempurnakan atau yang dikenakan, jadi jadilah maqduyun. Jadi maqduyun ni wa ni hendaklah kita gantikan. Gantikan dengan apa? Gantikan dengan ya. Dalam contoh isim maf'ul yang mana fa'il sulasi 3 huruf yang mana hujungnya adalah dengan ya. Jadi daripada perkataan qadaya, jadi apabila kita jadikan dia isim maf'ul, jadi maqduyun. Maqduyun, jadi waw ni kena ganti dengan ya. Apabila kita ganti dengan ya, maka kita dapatlah maqdi, ya mati, ya hidup. Tambah ya, jadi wa ni kita ganti dengan ya ni ya mati, jadi maqdu, ya mati, ya hidup. Jadi kita jadikan satu
kita tasdikkan dia. Jadi maqdiyun. Maqdiyun ini barulah maqdiyun ni ada dalam kamus. Kalau yang ini tak ada dalam kamus. Yang ini ada dalam kamus. Tetapi untuk kita tahu apa kataan asalnya, kita kena tahu apa benda yang diganti. Bila kita tahu benda yang ganti, maka kita dapatlah, oh ini isim fa'il. Bila kita tahu isim fa'il, kita tahulah dia punya asal fa'il madhi dia. Jadi bila kita tengok kamus, qadiyah, kita dapatlah makna dia. Jadi qadi ni maknanya memutuskan, menghukum ataupun mensempurnakan. Jadi ini disempurnakan kerana dia adalah isim maf'ul. Maf'ul adalah benda yang dikenakan. Jadi yang disempurnakan. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, penggantian wa menjadi ya jika terjadi wa terletak setelah huruf yang berharakah kasrah. Maka wa kena diganti menjadi ya. Bab ini terdapat pada mazdar fa'il yang berwazan af'ala. Af'ala. Fa dia adalah fa'ilnya berupa waw seperti au-dhaha, au-rada dan sebagainya. Atau fa'il yang berwazan istaf'ala. Fa fa'ilnya berupa waw seperti istawda'a, dhaha, istawrada. Adakah tuan sama benda yang diterangkan ni? Ini sama betul Ustaz. Saya tak berapa, yalah yang nombor C ni memang banyak, to me banyak complicated sikit lah. Tapi yang tadi, yang saya faham Ustaz, isim maf'ul, selalunya dia bagi domah dulu kan? Ya. Maqdiyah tu. Ya. Pasal mim tu dia bagi atas kan pula? Tengok sini. Tengok isim maf'ul. Okey. Isim maf'ul, macam mana kita nak ija isim maf'ul? Mim, fa'il, walam. Betul? Okey. Ini ijaan dia. Ijaan dia. Maf'ul. Jadi kata asalnya fa'ala. Fa'ala tambah mim tambah waw. Okey, faham. Jadi isim maf'ul ijaan dia adalah dengan mim. Jadi kita nak tukar perkataan ini kepada isim maf'ul daripada asalnya adalah ya fa'il madhi, qadiyun. Qadiyun maknanya adalah dia telah menjatuhkan hukum ataupun dia telah menyempurnakan. Jadi nak tukar daripada fa'ala kepada isim maf'ul, kenalah tambah min dan tambah wa. Min bagi atas, kemudian wa tu mati, fa bagi atas, ain bagi dhamma. Jadi kita dapatlah maqduyun. Okey. Maqduyun. Maqduyun. Maknanya maf'ulun. Maf'ulun tu min bagi atas. Yang ni. Maf'ulun. Tapi ain bagi depan. Okay. Tak apa, kita besarkan sikit. Okay. Maf'ulun kan bagi dia min tu. Saya betulkan bagi dia supaya kita nampak. Jadi min tu bagi atas. Maknanya je maf'ul kan? Okey. Min bagi atas. Dan fa bagi atas. Fa bagi mati. Kemudian ain bagi dhamma. Betul. Kemudian wa tu bagi mati. Dan lang tu bagi dhamma. Tanwin. Tanwin. Jadi maf'ul perkataan dia adalah asalnya daripada fa'ala. Fa'ala tu fa'il madhi. Nak jadikan maf'ul tambah min tambah wa. Min bagi atas, wa mati. Jadi dapat maf'ulun. Maf'ulun tu benda yang kena buat. Tapi kebanyakan saya perhatikan Ustaz, dia membagi domah dulu, tapi dalam maf'ulun ni bagi domah yang mana? Yang mana selalunya kalau kita maf'ul, isim maf'ul kan, yang kena buat, saya tengok mim tu mesti didomahkan selalu. Itu Selalunya lah ikut hukum dia.
itu bukan sulasi. Yang mim bagi dhamma tu kalau 4 huruf kata. Okey. Dah. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Keliru tu. Itu tak boleh bertukar yang tu. Apa. Okey. Ini Terima yang kasih. sulasi. Ini Okey. ada tulis sulasi. Sulasi, okey. Faham. Okey dah. Sulasi itu yang 3 huruf. Yang 3 huruf lah. Okey. Yang 3 huruf. Jadi asalnya adalah fa'ala 3 huruf. Nak jadikan maf'ul dia tambah min tambah waw. Okey. Kalau dia 4 huruf, maka kita kena bahagikan dengan dhamma. Betul. Ada isim fa'il, asal isim maf'ul. Kalau 4 huruf ke atas. Okey. Tapi kalau 3 huruf, maf'ul. Mafhum. Maf'ul ni adalah benda yang dikena buat. Dia kena buatlah. Faham Ustaz. Terima kasih. Okey. Jadi, sebab itu kita tulis sini makduyun. Sebab min ni bagi atas. Kenapa bagi atas? Sebab asalnya qadaya 3 huruf. 3 huruf apabila maf'ul dia dengan min bagi atas, bukan bagi dhamma. Bagi dhamma tu kalau 4 huruf ke atas. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kita dapatlah dia makdiyun. Makdiyun. Jadi makdiyun ni wa ni dibuang. Dan dibuang dan diganti, bukan dibuang, diganti dengan ya. Sebab tu ya dapat sabdu. Ya ni dapat sabdu. Jadi makdiyun. Makdiyun jadi maknanya dia adalah isim maf'ul kepada 3 huruf. Kata asalnya adalah qadiyah. Qadiyah adalah qadilah. Tuan qadi. Tuan yang menjatuhkan hukum. Yang menggunakan hukuman atau pembalasan. Okey. Ya. Okey Ustaz. Terima kasih. Yang ketiga ni, C. Penggantian waw menjadi ya juga terjadi jika waw terletak setelah huruf yang berharakah kasrah. Yang berharakah kasrah ni yang bagi bawah lah. Maka waw diganti menjadi ya. Kalau sekiranya waw ni contohnya macam di sini terdapat pada berbaris bawah kasrah, maka waw harus diganti menjadi ya. Jadi kalau sekiranya waw tu mati dan sebelumnya berbaris bawah, maka ini terdapat pada mazdar fa'il yang berwazan af'ala. Af'ala. Mazdar kepada af'ala. Kalau af'ala, apa dia punya mazdar dia? Ini 4 huruf ni. Af'ala ni 4 huruf. Apa mazdar dia? If'al. Jadi mazdar kepada 4 huruf ni. Af'ala. If'il. If'il. Dia ada dia punya sampel dia. Ada tu, ada Ustaz kasih tu. Dia nak tengok. Okey. Jadi yang pertama depannya ada alif. Bila alif, maka sebelum akhir mesti ada alif. Jadi dia punya fa'il dia apa, dia punya mazdar dia. Af'ala. If'il. Mazdar. If'alan. If'alan. Tak ada lah ni mazdar wazan fa'il yaf'alu. If'alan. Tak tahu tu. Ini saya pun dah confuse ni. Aduh. Bukan yang ni ke Ustaz? Yang mana? Yang ni. Yang itulah. Itu nak baca tak? Yang itulah. Allah ya Rabbi. Jadi, okey. If'ala ini adalah fa'il madhi. Kalau fa'il mudhari' dia adalah Ilu. Okey. Yuk. Kalau mazdar dia
tambah alif sebelum akhir. Tambah alif sebelum Amalan. Ah, Jadi kita dapat tambah alif sebelum akhir, kemudian hamzah tu dibagikan ke bawah. Kita dapat if'alun. If'alun. Bagikan ke bawah. If'alun. Jadi dia punya mazdar dia adalah if'alun. Fa'ilnya berupa waw. Jadi berupa waw sebagai contoh macam au boha, au produk. Jadi apabila kita mazdarkan au boha ni, maka kenalah hamzah ni dibagikan ke bawah, kemudian tambah alif sebelah akhir. Jadi kita dapat hamzah berbagi bawah, kemudian alif sebelum akhir. Oleh kerana waw selalu duduk, kalau kita di sini ya waw kita ganti dengan ya, kerana kalau masih biarkan waw, kita tak boleh nak bunyi. Katalah sini au dhaha ni kita gunakan waw juga, tak ubah. Jadi iu dhaha. Jadi susah. Kan? Jadi oleh kerana waw ni duduk selepas hamzah berbaris bawah. Ini kata sini tadi. Berharakat kasrah. Mana kasrahnya inilah. I ni. Bila I ni sepatutnya iwa lah. Tapi oleh kerana lepas bagi bawahnya kita ganti kena ya. I, ba, ada alif tambahan han. Han ni menunjukkan mazdar. Okey. Jadi daripada wa ni kita tukar kepada ya. Ya, okey. Kenapa? Kerana sebelum daripada wa tu ada bagi bawah. Ini dia punya kaedah tu. Apabila ya ni mati dan sebelumnya ada bagi bawah, maka waw ni kenalah tukar pada ya. Jadi sebaliknya pula, kalau sekiranya sebelum ya ni ada yang berbaris atas, kita kena tukar kepada alif. Ataupun kalau tukar dengan alif, adakah alif tu bagi atas ke bawah? Kalau alif ni bagi atas. Tapi kalau masukkan ya, dia kena tukar ya kepada alif kasrah lah. atau kepada ya. Atau. Jadilah hal ini hamzah ni bagi bawah. Tapi lepas tu waw. Jadi oleh kerana itu maka kita tukarlah waw ni kepada ya. Jadi sebutnya adalah idohan. Idohan maknanya penjelasan. Ustaz, kalau tadi macam mana Ustaz? Kalau alif depan tu baris atas, ya tu tukar pada apa? Ya Ustaz? Kalau alif bagi atas, depan tu boleh alif ataupun waw. Alif ataupun waw. Wow. Jadi macam mana? Jadi asalnya adalah au dhaha kan. Maknanya alif bagi atas, depannya waw. Ya. Pun depannya boleh alif. Ya. Tempat waw ni boleh alif lah, tapi maknanya tak sama lah. Bukan kalau sekiranya nak tengok baris atas ni, sama ada lepas alif ni adalah baris atas. Jadi macam kata apa? Amanah. Amanah tu kan alif mim nun. Alif mim nun, ya. Alif mim nun. Amanah. Kataannya tapi bukanlah maknanya sama, tak sama. Maknanya kalau sini kena ganti dengan wah lah. Maknanya kalau sini ya ni dinaikkan kata, maka kita akan dapat ini balik. Okey. Jadi, maknanya kalau gitu Ustaz, ya. saya penjelasan buat katalah conclusion, selagi benda tu kalau ditukar kepada ya, automatik yang huruf sebelumnya mestilah berbaris kasrah. Tak semua. Itu kita dah ada berempat dah kita bincang tadi. Yalah. Kan yang pertama tukar pada wa dengan ya kan? Ya betul. Yang pertama tadi kalau sekiranya ini depan su, kalau bagi doma maka kena tukar pada waw. Betul. Ini pun juga doma kena tukar pada waw. Kemudian
wa diubah jadi ya. Wa diubah ya. A adalah ketika dia dalam satu apa, dia bertemu Perkataan. dua. Ah. Bertemu dua. Iaitu ya dengan wa, kemudian ya dengan wa, lepas tu wa dengan ya. Bertemunya satu kataan dan satu kalimah, bertemunya huruf wa dan ya. Maka kita kena tukarlah wa tu kepada ya. Itu yang kedua. Kemudian yang sini pula, kalau sekiranya di hujung, kemudian ada wa dengan ya bertemu juga. Jadi kita tukarlah ya tu kepada wa tu kepada ya. Okay. Yang ni, yang last one tadi. Yang ni. Tak, yang penghabisan tadi lah. Yang Wa penghabisan. ni tukar pada ya lah. Okey, tak faham. Okey. Yang Itu yang ni pula. Yang ni yang kita sedang yang kita bincang yang ini lah ni. Yang C tadi kan. Jadi maknanya penggantian waw menjadi yang juga terjadi jika waw terletak selepas huruf yang berharakat kasrah. Okey. Waw berharakat kasrah maknanya sinilah. Dia ada. Au ni kita belum tukar kepada mazhar lagi. Bila tukar pada mazhar, kita kena bariskan ini bagi bawah dan tambah alif sebelah akhir. Mazhar, mazhar kepada 4 huruf. Yang ada 4 huruf ni. Jadi, oleh kerana di 4 huruf, kita nak jadikan mazhar, kenalah bagi domah. Ini Al-Dhaha ni bagi ya. Betul. Kalau kita nak cari domah tu, kalau dia punya fa'il, tapi kalau dia fa'il mudhari', sekarang ni tukar kepada dia punya mazhar. Jadi cara nak tukar mazhar ni adalah ini bermula dengan hamzah. Jadi apabila nak buat apa dia punya mazhar dia, mazhar kenalah alif kena alif di depan, hamzah di depan ni kena tambah alif sebelah akhir. Sebelah akhir adalah kha. Jadi tambah alif sebelum akhir. Jadi hamzah ni kena dikasrahkan. Barulah dia jadi mazhar. I'lan, sampel yang kita guna dulu. I'lan, kan? I'lan tu ada bagi bawah, kemudian ada alif sebelah akhir. I'lan tu sebelah akhirnya adalah nun, tapi ini sebelah akhirnya adalah kha. Jadi kena tambahlah alif. Jadi ini kena bagi bawah. Jadi apabila bagi bawah, wa ni tadi dah tak sesuai duduk di sini. Kita kena tukar pada ya. Jadi kita dapatlah idha tambah alif han. Idahan. Maknanya dia penjelasan. Penjelasan bukan menjelaskan ya. Kalau Allah maknanya adalah jelas, menjelaskan. Wadah tu maknanya jelaslah. Jadi al-Dhaha maknanya menjelaskan. Apabila menjelaskan, dia punya mazhar dia adalah penjelasan. Betul lah. Dia jadi nama terbitan. Jadi idhah ni adalah dia punya mazhar. Mazhar kepada apa? Mazhar kepada al-Dhaha. Jadi kena tukar ya ni, wa ni tukar kepada ya. Dan dapat idhahan. Jangan baca au iya. Kalau wa mati nak bunyi macam mana ni? Tak boleh bunyilah. Oleh kerana tu tak boleh nak bunyi, maka kenalah tukar. Tukar pada apa? Tukar pada ya. Jangan tukar pada alif. Tukar pada ya. Ustaz. Ya, saya. Kenapa kita mesti tukar pada mazhar, Ustaz? Kalau kita nak buat mazhar macam mana? Yalah, kita fahamlah sebab mazhar ni dia sekarang ni kita nak beritahu orang yang mendengar tu, kita nak sebut maksudnya menjelaskan. Macam mana perkataan kita nak gunakan? Kena guna mazhar. Penjelasan saya ini sangat mudah bagi contoh. Jadi penjelasan tu adalah idhahan. Okey. Ini bukannya fa'il, ini adalah isim. ya betul. Isim. Isim mazhar, bermakna penjelasan. Jadi kalau kita nak cakap dengan orang tu, penjelasan ini, penjelasan Quran ini adalah mudah.
Jadi kita gunakan idahan Al-Quran. Idahan Al-Quran maknanya sangat mudah penjelasan. Okey. Penjelasan. Sama dengan bayan. Bayan penjelasan. Bayan, okey. Tapi bayanan itu bukan masdar kepada al-dhaha. Ini penjelasan ini adalah masdar kepada al-dhaha ni fa'il madhi. Fa'il madhi adalah maksudnya menjelaskan. Jadi dia perkataan madhi dia ni kita nak jadikan fa'il mudhari' jadi kena yu. Yudihun. Yudihun. Nazar. Bukan hun. Yudihu. Fa'il tak boleh. Yudihu. Fa'il tak boleh ada tanwin lah. Dia tak boleh ada doma. Jadi udihu. Boleh lah. Tapi kalau nak tukar kepada masdar, tak boleh lah sini. Sebab kalau ya di sini tak tukar, nak bunyi macam mana? Alif, waw, mati, bawah. Macam mana bunyinya? Tak boleh. Dah tentu tak boleh. Oleh kerana tak boleh, tukar pada ya. Itulah dia punya. Jadi asal perkataan masdar itu adalah inilah iduhan. Tak boleh nak sebutlah, payahlah. Jadi wa terletak selepas kasrah. Jadi wa ni duduk selepas kasrah. Hamzah ni bagi bawah. Pasal apa Hamzah bagi bawah? Itu adalah sebutan untuk fa'il untuk isim masdar. Kena bagi bawah. Tambah alif sebelum akhir. Barulah dia jadi masdar. Tapi oleh kerana wa ni tak sesuai dengan bagi bawah, maka kita tukar kepada ya. Jadi wa terletak setelah kasrah, maka harus diganti menjadi ya. Jadi kita dapat idahan. Idahan ini adalah masdar kepada wadaha. Wadaha yang sudah ditambah satu huruf au dhaha. Adakah masih sama? Okey. Sikitlah dia nampak sikit terang. Okay. Begitu juga dengan aurada. Asalnya adalah warada. Asalnya warada yang maksudnya adalah sampai. Tapi kalau aurada maksudnya menyampaikan. Fa'il madhi yang ditambah dengan hamzah depannya. Fa'il madhi tambah hamzah depannya jadi aurada, menyampaikan. Masdar dia tambah alif sebelum akhir dan dikasrahkan hamzah. Kita dapat iradan. Tambah alif ni. Kemudian ya ni, wa ni ditukar pada ya. Sebab tak boleh nak bunyi kalau kita huruf macam ni. Macam mana nak bunyikan ni? Huruf ni. Tak boleh nak bunyi. Pada kerana tak boleh bunyi, maka wa ni kita tukar kepada ya. Wa terletak setelah kasrah, maka harus diganti menjadi ya. Kita dapat iradan. Kalau kita jumpa kataan ini, kita kena tahu apa asalnya. Asalnya adalah aurada. Aurada. Jadi kalau nak tengok, kamu tengoklah aurada. Baru kita dapat makna dia. Kemudian kalau nak tengok mazhar kenalah ya iradan. Iradan adalah penyampaian ataupun kehendak. Penyampaian ataupun kehendak. Irada adalah iradat. Iradat kan kehendak. Kehendak ataupun kita boleh kata dia adalah penyampaian. Ataupun dalam maksud kita di sini boleh jadi iradan itu adalah sebutan ataupun zikir ataupun tabung dana. Tabung dana adalah Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita buat tasrif untuk aurada, lepas tu madhi dia tu madhi. Mudhari' dia macam mana? Lepas tu dia punya amar. Lepas tu dia punya masdar lah. Boleh buat tu. Kata pakai satu aurada. Itulah kena hafal sipil tu. Yang ni lah ni. Kena hafal sipil tu.
Ini yang 12 ni. Ini yang itu nak buat ni. Jadi kena hafal sipit. Oh, Kita you. boleh buat. Tapi macam ni lah. Aurada ini adalah fi'il madhi. Tahu. Fi'il mudhari'nya gantikan you. You. Uridu. 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 Correct. Uridu. Kemudian dia punya masdar dia adalah Iradan. iradan. Isim Amar? maf'ulnya adalah mauradun. Maradun. Muradun. Maradun. Dia bagi domah lah. Jadi masdar dia isim fa'il dia muradun. Isim maf'ul dia muridun. Ridun. Isim maf'ul dia murada, isim fa'il dia adalah muridun. Betul. Kemudian kalau jangan ala La radu, la tahrad. taraj. Jadi itu kena hafal lah tu. Kena baca, kena ingatkan dia punya wazan dia. Af'ala yaf'ilu, kemudian if'alun dan seterusnya. Itu kena hafal. Itu saya kata kena hafal yang tu. Kalau yang tu tak hafal, memang payahlah kita nak buat. Tapi kena hafal yang 3 huruf dulu. Hafal 3 huruf, yang lain tu dia akan terpandu dengan yang 3 huruf tu. Okey. Ustaz. Silakan. Ustaz. Silakan. Aurada tu tadi madi Ustaz kan? Ini madi. Maknanya menyampaikan. Menyampaikan. Tadi kita dah buat tadi, kalau kita nak cari masdar ni iradan kan? Iradan. Penyampaian. Kalau kita nak katakan sampaikanlah. Katakan amar. Dia amar. Kalau fi'il amar apa dia punya syarat dia nak buat fi'il amar? If'il. Kalau af'ala tu jadi if'il kan? Ya. Jadi kalau dalam konteks ini read. Jadi waw tu tukar ifrad. Ifrad. Jadi sini kalau sini Ya. apabila kita nak buat fa'il amar, Ya. bagi apa? Hamzah dari bawah. Kalau bagi bawah mana kena tukar wah lah. Wah ni kena tukar kepada ya. Jadi read. Kemudian dal tu matikan. Yalah, read. Jadi irad. Irid. Irid. Dal tu matikan. Ya, alif waw ra dal. Alif ya ra dal. Jadi waw tu tukar tadi ya, jadi read. Irid. Dal tu matikan, ra ni bagi bawah, kemudian hamzah ni pun bagi bawah. Jadi irid. Maknanya sampaikanlah. Maknanya sampaikan. Sampaikanlah. Okey. Sampai. Instruction tu. Okey. Itu adalah amar. Okey. Kalau jangan sampaikan La yat rid. La yat rid. Jadi kalau tukarkan ini, jadi la sini alif ni kena tukar ta lah. Ta. Ta terjaya awak. Rid. La taurid. La taurid. La taurid. Okey. Jangan sampaikan. Jangan sampaikan berita bohong kepada orang lain. Jadi la taurid. Dal ni matikan. Di sini kena tukar ta. Ta tu awak lah. Jadi awak jangan sampaikan. Depannya ada la. La tu la jangan. La jangan menyebabkan dal ni bagi mati. Jadi la taurid. Jangan kamu sampaikan. Okey? Okey. Terima kasih. Kalau hafal dia punya sipil kalau hafal. Kalau sipil dia tak hafal memang kita susah nak menggambarkan nak ubah wa ke ubah ya ke susah. Mati ke hidup ke. Jadi kalau tak hafal memang problem lah. Okey. Nak tak nak kena hafal lah. InsyaAllah dengan hafal tu kita boleh cepatlah menukarkannya ataupun memberikan makna.
Begitu juga dengan perkataan kalau ditambah alif sinta. Al-Sinta, okey. Alif sinta ada 10 makna. Carilah salah satu daripada makna-makna yang 10. Jadi daripada perkataan wadhaha ni tadi adalah maksudnya adalah menyampaikan tambah alif sinta. Jadi istawdhaha. Istawdhaha ni adalah fa'il madi. Tapi fa'il madi yang sudah menjadi 6 huruf iaitu tambah 3 kepada 3 jadi austawdhaha. Jadi maksud austawdhaha ni adalah di sini adalah minta. Asal kataan alif sinta itu maknanya istifham. Okay. Jadi istifham ataupun meminta. Meminta. Jadi istawdhaha maknanya meminta penjelasan. Masdar dia tambah alif sebelum akhir dan ha tu dimatikan, dibagi bawahkan. Yang ini tahu bagi atas ni, tahu bagi atas. Jadi yang ini tahu dibagi bawahkan. Jadi kita dapat kalau kita tinggalkan wa ni letak di sini dah payah nak sebut. Sebab ta ni bagi bawah. Macam mana kalau jumpa dengan wa mati? Tak boleh baca. Oleh kerana tak boleh baca, kita kena tukar wa ni kepada ya. Ya. Ya yang atas tadi istidahan. Ini adalah masdar kepada perkataan istawdhaha. Ini fa'il madi, ini adalah masdar. Masdar ta tu kena turunkan ke bawah. Fa'il madi kena duduk di atas. Jadi bila diturunkan ke bawah, wa ni tadi kita kena tukar pada ya. Sebab kalau tak tukar, dia tak ada nak bunyi. Jadi kita dapatlah istihadan. Dahan. Istidahan. Ada alif tambah ni jadi panjang sikit. Yang ini pun panjang juga pasal dah tukar pada ya. Jadi istihadan. Dahan. Istidahan. Jadi maknanya permintaan penjelasan. Kalau biarkan wa ni tak boleh nak bunyi. Jadi wa terletak selepas kasrah, maka harus diganti menjadi ya. Maka kita dapatlah istidahan. Istaf'il. Okey. Ingat Ingat belum? Kena praktis. Ingat bila masa nak tukar wa, Bila masa nak tukar, kena praktis sudah. Alif nak tukar ya. Okey. Okey. Yang keempat. Yang keempat. Apabila wa terletak di ujung setelah kasrah. Apabila wa terletak di ujung setelah kasrah. Jadi wa letak di ujung, terletak sesudah kasrah, maka kita kena tukar wa kepada ya. Bagi contoh samiyun. As-samiyu ni maknanya memberikan nama gelaran, meninggikan ataupun memertabatkan. Samiyu. Jadi asalnya adalah samiwa. Oleh kerana min tu wa ni duduk di ujung, maka min tu bagi bawah, maka dia punya wa ni tak sesuai dengan bagi bawah ni, maka tukar dengan ya. Asal kata adalah samiu. Wa terletak di akhir kata dan jatuh setelah kasrah, depannya ada min bagi bawah, maka kena ganti ya menjadi ganti ya. Kena ganti wa jadi ya. Maka wow kena wow. Betul ini. Wa terletak di akhir kata dan jatuh setelah kasrah, maka wa harus diganti menjadi ya. Maka jadilah dia samiyun kalau nak berikan, ataupun sami saja. Tapi wa ni digantikan dengan ya. Ketika bila
ketika dia letak di hujung dan sebelumnya ada kasrah. Itu semua adalah waw tukar dengan ya. Sambung lagi. Waw tukar dengan ya ketika perkataan adi. Adi. Asal kata adalah adiwun. Adiwu. Waw. Waw. Adiwun. Adiwun. Waw ni adalah terletak di akhir kalimah dan duduk sesudah kasrah, duduk selepas dal bagi bawah, maka harus diganti dengan ya, maka jadilah adi. Wa jadi ya. Sebab huruf sakit duduk di ujung dan berbaris bawah. Huruf sakit wa duduk di ujung, maka kita kena tukar dengan ya dengan di. Dengan ya. Jadi wa tukar pada ya. Ubah wa tukar jadi ya. Okay. Apa? Ada empat kedudukan yang mana kita tukar menjadi ya. Sebelum terukur, balik semula tengok. Mula-mula tadi adalah alif menjadi wa. Okay. Alif tukar menjadi wa. Okay. Lepas itu pula wa diubah menjadi ya. Wa diubah menjadi ya, ada empat keadaan. Keadaan yang empat tadilah. Kemudian semua ini adalah wa ditukar menjadi ya. Kemudian lepas tu yang sini pula. Waw dan ya yang dirubah menjadi hamzah. Okey. Tadi mula-mula alif tukar wa. Yang kedua wa tukar ya. Yang sekarang ni pula wa dan ya dirubah menjadi hamzah. Dirubah menjadi hamzah. Jadi huruf wa dan ya yang dirubah menjadi hamzah harus dirubah menjadi hamzah jika kedua-duanya jatuh setelah alif tambahan. Syarat daripada kaedah ini adalah jika hamzah dan ya terletak pada ain fa'il di isim fa'il, maka terletaklah di akhir kata pada mazhar. Berikut ini adalah penjelasan. Jadi penjelasan apa dia? Terdapat isim fa'il. Terdapat isim fa'il yang terbentuk daripada fa'il sulasi. Yang ain fa'ilnya berbentuk alif. Asalnya adalah waw ataupun ya. Terdapat pada isim fa'il. Isim fa'il maknanya fa'ala. Isim fa'ilun. Itu isim fa'il. Yang berbentuk daripada sulasi. Yang ain fa'ilnya, ain dia berbentuk alif. Asalnya adalah waw ataupun ya. Dapat? Faham? Ni dia cakap tadi, yang kata dia ain dia tu sebelum ain tu ada alif kan? Mana dia tambah alif lah tu. Dia kata terdapat pada isim fa'il. Isim fa'il macam mana isim fa'il? Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun adalah isim fa'il lah. Okey, ada alif. Kemudian yang berbentuk daripada sulasi 3 huruf. Okey. Yang mana ain dia Fa'ilnya adalah alif. oh, fa'ilun. Alif tu dah jadi ain ke? Ain dia ada alif. Okey. Yang mana asal alif ni adalah waw ataupun ya. Oh, yang waw betul lah. Waw. Okey. Okey. Jadi kita ambil contoh soma. Soma. Somanya ada alif tengahnya.
Soma ni maknanya berpuasa. Okey. Dia telah berpuasa. Isim fa'il dia apa? Isim fa'il dia patutnya fa'ilun. Boleh? So apa isim fa'il tadi? Fa Okey. Nanti Fa'ilun. saya tuliskan. fa'ilun. Kalau isim fa'il adalah fa'ilun kan? Okey. Ya. Ya. Fa'ilun. Jadi kita dapat fa'ilun. Kita akan sikit supaya nampak. Okay, jelas tu? Okey, boleh. Jadi fa'ilun. Fa'ilun. Jadi fa'il. Jadi isim fa'il dia adalah fa'ilun. Fa'ilun. Jadi daripada soma dia jadi apabila alif ni duduk tengah, jadi kalau kita pakai teori ni soma. Kalau soma dia jadi apa? Jadi kita tambah. Jadi fa'ilun jadi jadi sad. Lepas sad ada apa? Lepas pa ada apa? Ada alif kan? Ada alif. Ada alif. Kemudian ada alif. Kemudian sama. Kemudian lepas pa ada alif, kemudian alif lagi satu alif yang ni. Ya, ya. Fa'ilun daripada fa'ala kan? Fa'ala Ya. maknanya kita tambah alif di tengah dia. Ain bagi bawah, lam. Jadi ain dia adalah alif. Jadi tambah alif. Lepas tu mim. Jadi macam mana nak sebut? So'im. Tak boleh tu. So'imun. Tak ada dua alif tu. Suara saya okey tak? Ada yang kata Okey, betul. Okey. ada kata bunyi kipas angin lah dan sebagainya. Bang Okey, ada main kipas. Kipas tu kena off mana tu. Itu angin yang dua-dua tak okey. Tak pasal. Boleh dengar. Okey, okey. Okey, Ustaz, tak apa. Tak apa. Kipas tu tak apa, Ustaz. Apa ya? Clear, tak apa, Ustaz. tak apa. Okey. Clear. Jadi kita dapat macam ni. Okey. Sa alif min. Jadi kan nak baca sa'im. Kan? So'im. Jadi kalau kita baikkan jadi sa, So'imun. ain tu bagi bawah. Min. Min tu adalah jadi So'imun. jadikan flat sikit ini. Jadi So'imun. sa'imun. Jadi oleh kerana alif ni bagi bawah dan alif ni alif hamzah wasal. Jadi oleh kerana alif hamzah wasal maka kita ganti dengan hamzah. Jadi hamzah macam ni. Jadi kita dapatlah macam ni. Kita dapat sa ada alif kemudian ada hamzah. Hamzah. Lagi pula. So'imun. So'imun. Jadi ini dapat tambah sikit lah. So'imun. Jadi kita dapat So'imun. Sa Alif, hamzah, mim. alif Hamzah, mim. Okey. Okay. Jadi kita dapat macam tu lah. Mana pula dia boleh lari ni. Jadi daripada alif min, ini pelik punya mana? Punya bentuk dia. So imam. Jadi oleh kerana alif ni duduk di tempat berbaris bawah ain dia, maka kita tukar pada hamzah. Jadi di sini terdapat isim
fa'il yang berbentuk daripada sulasi yang ainnya terdiri daripada alif, maka alif tu asalnya adalah waw ataupun ya. Dalam hal ini berbaris bawah asalnya adalah ya. Jadi hamzah baris bawah. Jadi shaim. Shaim ni apa dia? Isim fa'il kepada orang yang berpuasa. Shaim, isim fa'il. Sepatutnya sha alif baris bawah min. Tapi oleh kerana alif baris bawah ni tak jadi. Dalam hal ini dia mengelirukan. Ada dua alif, kemudian satu alif baris bawah ni adalah flat. Jadi oleh kerana itu ditukar dengan hamzah. Sebab itu dikata asalnya berbentuk alif. Kemudian alif itu sebenarnya adalah wa ataupun ya. Ya. Di dalam hal ini adalah asalnya adalah hamzah. Shaim. Shaim ni adalah asalnya adalah alif. Jadi ditukar pada hamzah. Jadi dapatlah bunyinya shaim. Macam qala juga. Qala isim fa'il dia. Yaqulu. Yaqulu fa'il madhi, fa'il mudhari'. Kalau dia punya isim fa'il. Isim fa'il dia. Qala. Qala. Qail. 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 Hamzah baris bawah. Jadi hamzah baris bawah dan lam. Ini adalah orang yang berpuasa. Shaimun. Kalau orang yang berkata qail. Okey. Itu contoh dia lah. Jadi mana di sini isim fa'il sulasi yang mana dia punya ain dia adalah alif, asal dia adalah waw ataupun ya. Apabila kita nak tukarkan di sini, kita tukar pada hamzah sebab alif baris bawah. Baris bawah, jadi alif baris bawah hamzah wasal sepatutnya dia tak ada baris. Tapi kita bariskan bawah sini, jadi tak sesuai duduk di macam ni, mengelirukan, jadi tukar dengan hamzah. Jadi shaim. Shaim adalah orang yang berpuasa. Asalnya adalah shawimun. Shawimun, jadi wa ni tukar pada hamzah. Ataupun tukar pada alif. Alif hamzah ni maksudnya alif. Alif berbaris bawah. Tapi kita tak tulis alif di sini, tapi kita tulis hamzah. Jadi maka wa harus diganti menjadi hamzah. Patutnya wa, tapi ditukar pada hamzah. Ada kekaburan. Okey. 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 Kalau okey, okeylah. Boleh proceed lagi? Bolehlah proceed. Boleh. Boleh ya? Bye-bye. Okay. Jadi maksudnya tajuk kita sekarang ni huruf waw dan ya yang dirubah menjadi hamzah. Ini adanya. Ini tajuk nombor 3 ni Ustaz Ini nombor 1 ni. Dalam bab ni. Dalam bab ni. Dalam bab yang ketiga ni huruf Bab yang ketiga. dan ya dirubah menjadi hamzah. Okey. Okey. Nombor 1. Nombor 1 tukar pada hamzah. Okey, nombor 2. Apabila waw atau ya berada di hujung pada mazda dan terletak setelah alif tambahan. Apabila waw ataupun ya berada di hujung perkataan mazda. Bukan fa'il madhi, mazda. Dan terletak selepas alif tambahan. Alif tambahan. Contohnya macam doa. Doaun. Doaun ini adalah fa'il, adalah mazda. Jadi asal kata dia adalah doaun.
asal kata adalah do'awun. Wa terletak selepas alif tambahan yang terletak di akhir kata mazdar. Maka wa harus diganti menjadi hamzah. Jadi do'aun ni adalah wa ni duduk selepas hamzah dan duduk di hujung. Wa atau ya berada di hujung perkataan mazdar. Doa ni adalah mazdar. Dan hujungnya ada waw. Jadi waw tu hendaklah ditukar pada hamzah. Jadi daripada ejaan dia ada dal, ain, alif, wa. Jadi ditukar kepada hamzah. Wa ni tukar jadi hamzah. Jadi tidaklah ejaan dia dal, ain, alif, wa. Dia sudah jadi dal, ain, alif, hamzah. Wa tukar jadi hamzah. Pasal hamzah, pasal wa duduk di hujung. Dan lepas alif tambahan. Mana alif tambahan? Alif tambahan, wa ni alif ni lah. Alif tambahan. Ini alif tambahan ni bukannya alif, bukan alif hiji doa, tak. Hiji doa, da'awa. Da'awa maknanya menyeru. Da'awa. Fa'il madi dia. Fa'il madi da'awa. Apabila kita jadikan mazdar, tambah alif depannya, jadi da'awa. Du'awa. Du'awa ni adalah mazdar kepada da'awa. Jadi wa ni duduk di ujung, depannya ada alif tambahan. Alif tambahan ini alif tambahan. Jadi wa duduk selepas alif tambahan. Jadi hendaklah wa ni ditukar pada hamzah. Doa. Okey. Ija doa da hamzah ada ain alif hamzah. Asalnya wa. Da ain alif wa. Jadi kita tukar kepada hamzah. Mak menukarkan wa ataupun ya kepada hamzah. Okey. Banyak lagi contoh lain, tapi ada yang mudahnya doa lah. Doa tu ada hamzah di ujungnya. Padahal hamzah tu sebenarnya adalah waw. Kenapa tak biarkan wa? Payah nak sebut. Da'un. Da'awun. Da'awun. Jadi doaun lebih mudah. Doaun. Doa. Okey. Boleh kan? Okey. Ini dua ya Ustaz. Ada lagi. Banyak lagi tak habis lagi ni. Oh tak, yang ini menghilangkan huruf waw pada bentuk maf'ul ni termasuk dalam contoh ni jugalah. Contoh inilah juga. Okey, nombor 3 lah. Nombor 3, 1, 2. Okey, nombor 3 ni nombor 3 lah. Okey. Yang ini menghilangkan huruf waw pada bentuk maf'ul. Maf'ul. Jadi maf'ul ianya min, fa, wa, ain, lam. Bagaimana kita tadi. Yalah. Jadi jika isim maf'ul terbentuk daripada sulasi yang mu'attal ain dia. Ain dia mu'attal. Huruf tengahnya berupa huruf ilah. Seperti ba'a, qala dan sebagainya. Maka huruf waw harus dihapuskan. Berikut inilah penjelasan dia. Macam ni. Makul. Makul ni asalnya adalah makwulun. Ada dua waw di sini. Makwulun. Jadi apabila ada dua waw di sini, jadi hukum dia adalah hilangkan huruf waw pada maf'ul. Jadi maf'ul dia, isim maf'ul adalah min, fa, ain, wa, lam. Jadi ketika ini, kata ini, dia punya ainnya adalah waw. Jadi kita dapatlah makwulun. Daripada maf'ulun. Jadi apabila wa ni duduk tengah perkataan qawala, jadi daripada qala ataupun qawala, jadi makwulun. Makwulun ni ada wa dekat-dekat. Satu wa asal dia, satu wa tambahan. Wa tambahan kerana maf'ul, hija maf'ul. Hija maf'ul dia jadi ada wa tambahan. Jadi wa dia sedia, kemudian tambah dengan wa yang datang, jadi dapat dua wa. Jadi asal katanya adalah makwulun dengan wazan maf'ulun.
maf'ulun ni ada min tambah min depan, kemudian tambah wa mati di ujung selepas ain. Ain dia adalah wa di sini. Jadi kita dapatlah maf'u. Wa ni bagi dhammah sebagaimana ain bagi dhammah, wazan dia wa lagi satu mati. Jadi kerana kata tersebut terbentuk daripada fa'il sulasi yang huruf tengahnya adalah huruf ilah, iaitu huruf wa, maka wa tambahan yang berharakat sukun harus dihapuskan. Jadi huruf yang sukun ni kena dibuang. Bukan huruf yang duduk ain. Bukan ain dia berbagi dhammah. Jadi ini wa ni wa ain. Wa ni wa tambahan. Sukun Tambahan wa sukun. Maka hendaklah dibuang. Jadi kita dapatlah maq'ulun. Jadi kita buang nun wa ni kerana wa tambahan, maka kita dapat maq'ulun. Okey. Maq'ulun. Ma'ulun. Okey. Maq'ulun. Makna dia apa? Kalau masih Yang dikatakan. Ma'ulun. Kalau fa'il amar dia, fa'il madhi dia ada qala, dan kalau isim maf'ul dia qa'im, isim maf'ul dia maq'ul. Isim fa'il dia, fa'il madhi dia qala. Fa'il mudhari' dia yakunu. Isim fa'il dia adalah qa'il. Kemudian isim maf'ul dia adalah maq'ul. Maq'ulun. Lalu masih ada huruf wa asli yang mempunyai harakat. Maka harakat itu haruslah dipindahkan ke huruf sebelumnya untuk memudahkan ungkapan. Jadi sekarang ni wa ni berbaris dhammah. Wa ni huruf sakit. Dia berbaris dhammah kat sini. Tuan-tuan fokus kat sini. Jadi wa ni huruf sakit, manakala dia ada baris, manakala qaf ni sebelumnya ada qaf yang berbaris mati. Jadi orang sakit dengan orang yang hidup. Jadi sedangkan orang hidup berbaris mati, orang mati berbaris, orang sakit berbaris mati. Tukarkan baris. dia ambil. Baris tukarkan, yang baris mati ni pindah ke wa, yang baris qaf ni mati tukar ke ambil huruf baris wa. Jadi kita dapat maqulun. Tukarkan baris dia. Baris wa yang mati ni kita tukar kepada baris wa yang berdhammah ni tukar pada qaf, dan baris qaf yang mati ni tukar pada wa. Jadi kita dapat maqulun. Jadi lagi sekali fa'il madhi dia adalah qala, fa'il mudhari' dia yaqulu, dan fa'il isim fa'il dia adalah qa'il, dan dia punya isim fa'il dia, isim maf'ul dia adalah maqulun. Maqulun. Jadi dua kali tukar. Yang pertama kita buangkan wa yang mati, lepas tu tengok wa ni masih hidup, yang ijaan dia tu ain dia, tapi oleh kerana qaf ni adalah mati, huruf sakit, huruf sihat, mana wa huruf sakit, pindahkan baris masing-masing, kita dapat maqulun. Jadi isim fa'il dia adalah maqulun. Isim maf'ul dia adalah maqulun. Isim fa'il dia qa'il. Qa alif hamzah lam. Qa'il. Macam ni tadilah. Macam ni lah. Sha'im. Qa'il. Alif dia ada tengah. Ain dia tengah. Okey. Okey. Kemudian kataan lagi satu tadi kata qala dengan ba'a. Ba'a ni adalah jual beli. Ba'a. Ba'a itu adalah dia punya fa'il madhi. Dan mabi adalah barang jualan. Oh, mabi'un. Mabi Jualan. Okey, Mazda. Mazda kan? Mabi'un. Jadi Mazda. apa ya? Bukan Mazda, apa namanya? Isim fa'il.
Isim fa'il. Mabi'un. Mabiun. Barang yang dijual. Barang yang dia jualan. Barang yang dijual lah. Jadi daripada qala, ba'a, fa'il madi. Lepas tu yabi'u, fa'il mudhari'. Lepas tu isim maf'ul. Isim maf'ul dia mabi'un. Mabi'un daripada kata ba'a. Jadi apabila asalnya adalah ba'a dengan wazan dengan wazan Maf'ul. Maf'ul. dengan wazan maf'ul. 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 Jadi maf'ul daripada kataan ba'a kan. Jadi dia dapat Mabyu. bila kita masukkan pada wazan maf'ul, jadi Maf'ul. kita dapat Mabyu. Mabyu'un. mab'u'an. Mab'u'an ini adalah wazan maf'ul. Harakah pada huruf ya harus dipindahkan ke huruf sebelumnya. Kerana huruf sebelumnya adalah huruf sahih. Tapi masih bakat sukun. Maka menjadilah mabu'an. Daripada maf'ul tadi lah. Daripada maf'ul Bertemu dengan huruf ilah yang maf'ul kan. Jadi daripada maf'ul jadi kita dapat maf'u'an. Maf'u'an. Tapi oleh kerana ba ni sihat, ya ni huruf sakit, maka huruf sakit. pindahkan dia punya baris dia. Oh, Kita pindahkan baris dia, jadi kita dapat mab'un. daripada baris ba ni mati. Jadi daripada ba ni daripada maf'ulun kita isikan dengan ba, jadi kita dapat maf'u'an. Tetapi yu ni baris dhamma, ba ni boleh mati. Jadi orang ini orang sakit, ini orang sihat. Jadi ambil baris dia tukarkan. Jadi kita dapat ma, bu, dua-dua mati tak boleh nak bunyi. Jadi ba ni baris dhamma sebab kita tukar dengan ya. Ya ni huruf sakit, jadi dapat ke ba. Jadi mabu. Mabu oleh kerana lepas bu tu wa tu dua-dua sakit, maka bertemulah dua huruf ilah. Satu ya, satu wa. Yang berharakat sukun, iaitu huruf ya dan juga huruf wa. Ya dengan wa ni adalah huruf sakit. Maka huruf waw, huruf maf'ul harus dibuang. Jadi wa ni harus dibuang kerana bertemu dengan dua huruf yang berharakat sukun, iaitu ya. Jadi wa dibuang dulu. Bukan wa dibuang, bukan ya. Jadi daripada babu tak boleh bunyi aun. Jadi oleh kerana tak boleh bunyi, jadi buang wa. Buang wa. Maka kita dapat mabu'un. Mabu'un. Menjadi mabu'un. Kita buang ya dari sini tadi. Bila kita buang wa, tinggal ya lah. Jadi kita dapatlah ini. Dapat mabu'un. Kemudian dia kata harakah dhamma baris ba harus diganti menjadi kasrah kerana setelahnya ada huruf ya. Jadi ba ni baris dhammah tak sesuai sebab lepas tu ya mati. Jadi ya mati yang sesuainya baris bawah. Jadi baris bawah jadi mabi'un. Final lah tu. Aduh. Jadi itulah ceritanya. Masya Allah. Panjang cerita Ustaz. Memang panjang. Dia buang satu-satu. Ada Buang ya. satu. Mula-mula daripada ba'a. Ba'a ni tadi. Ba'a yang ni. Daripada perkataan ba'a ni. Ba'a. Pola ba'a. Daripada ba'a ni. Nak jadikan dia maf'ul adalah isikan dia punya mengikut dia punya wazan dia. Maf'ulun mana tambah min tambah wa. Jadi ba'a tadi tambah min tambah wa. Jadi kita dapat maf'ulun. Maf'ulun. Jadi oleh kerana maf'ulun ni macam ni, maka kita buang wa dia. Sebab dia kata wa tu adalah wa ilah dan huruf sakit kita buang. Bila buang kita dapat
makulun. Bila makulun, wa ni bagi hidup, ada bagi. Mana kaf ni bagi mati. Kaf ni urus sihat, wa ni urus sakit. Kena tukarkan. Pindahkan wa tu, baris wa tu, wa dapat bagi mati, kaf dapat bagi dhammah. Jadi kita dapat makulun. Makulun itu dia punya isim maf'ul dia. Manakala ba'a tadi, jadi mabi ni adalah dia punya maf'ul kepada ba'a. Yang ini maf'ul. Kedua maf'ul ni dah. Mabi ni daripada kata barang jualan. Barang jualan. Benda yang dijual. Jadi benda yang dijual. Jadi isim maf'ul. Isim maf'ul dia daripada ba alif ain. Jadi dia jadi mab yu ya di tengahnya. Dia berkatakan ba alif ain ba'a dengan baya'a. Baya'a maksudnya sama dengan ba'a. Ba'a adalah barang jualan. Jadi Barang jualan. baya'a jadikan maf'ul dia jadi mabyu'un. Jadi oleh kerana huruf ya ni sakit, ba ni sihat, kita pindahkan dia punya baris. Bila pindah baris dapat mabu wa mati'an. Tak bolehlah. Oleh kerana dua-dua ni dekat-dekat mati, ya huruf dengan wa mati, dua-dua huruf sakit, maka oleh kerana dua sakit, satu kita kena buang. Wa kita kena buang. Kalau buang wa kita dapat mabu'an. Oleh kerana ba ni bagi dhammah, sedangkan ya ni yang mati tak sesuai dengan bagi dhammah, maka tukarkan baris dia jadi mabi'an. Mabi'an senang Itu adalah isim maf'ul kepada Isim maf'ul. baya'a. Baya'a adalah jual beli. Jadi maknanya kita dah belajar alif tukar ya, wa tukar ya. Lepas tu apa lagi? Ganti dengan hamzah. Sini kita ganti dengan hamzah. Wa dan ya, okey. Wa dengan hamzah. Lepas tu makulun ni kita buang wa. Lepas tu pindahkan baris dia, balikkan. Baris tu balikkan daripada orang sihat. Okey. Dapatlah makulun. Itu juga kataan mabi'on. Sama dia punya kaedah dia, buangkan wa. Lepas tu kita akan dapat, akhirnya kita dapat mabi'on. Okey. Kalau kita tak tahu mula, tak tahu macam mana proses pemindahan, kita tak tahu makna apa dia mabi'on. Betul. Jadi oleh kerana kita tahu pemindahan itu, menyebabkan kita boleh tahu asalnya adalah baya'a. Baya'a adalah, baya'on adalah jual beli. Maka habislah. Sebenarnya bukan habis. Ini adalah sebahagian daripada ilmu ilah. Ini sebagai contoh-contoh yang besar-besar lah. Ada banyak lagi contoh lain. Ada banyak lagi pertukaran lain. Tetapi yang itu kira mudah lah. Yang lain-lain itu kira mudah. Tapi kita belajar jugalah. Supaya kita tahu. Tapi buat hari ini maknanya kita berhentilah kat sini dulu. Next adalah badal, ibdal. Abdal ni adalah pertukaran yang melibatkan sama ada huruf sakit ataupun huruf sihat. Ini huruf sihat ni kan, abdal, ibdal. Yang tadi huruf sakit saja. Ini dua-dua. Sihat dan sakit. Huruf sakit saja. Huruf lain tak terlibat. Yang ibdal ni Dua-dua terlibat. Ya, huruf sihat pun ya. Aduh. Ustaz. Ya. Ini mungkin saya silap Ustaz lah kan. Silakan. Kita tengok tadi daripada mula tadi kan. Ya. Seolah-olah huruf sakit ni ditukar kepada huruf sakit jugalah Ustaz ya. Ya, betul. Betul kan Ustaz? Yang mula-mula. Yalah, yang ni pun
Kita tukar sama ada alif, ada waw, ada ya kan Ustaz. Betul. Jadi seolah-olah sakit kepada sakit jugalah ya. Sakit dengan sakit. Oh, dia tak boleh keluar daripada tu kan. Dan itu yang abdal. Ibdal tu akan melibatkan yang tak sakit. Jadi yang sakit ni kita panggil ilal. Ya, betul ilal. Yang melibatkan huruf sihat kita panggil ibdal. Jadi macam contoh tadilah yang mula-mula alif kepada waw kan Ustaz. Yang daripada maklum kepada majhul tadi tu kan. Betul. Dia masih juga alif kepada waw. Jadi alif tu sakit, tukar kepada waw pun sakit juga. Tukar sama-sama sakit. Tapi yang kita akhirnya kita dapat huraian itulah. Kan? Syahadat. Bagus. Yang kita akan pergi ibdal ni yang nombor 2 ni adalah yang melibatkan huruf sakit dan huruf tak sakit. Maknanya melibatkan alif, waw, ya dan juga melibatkan huruf lain selain daripada alif, waw, ya. Cuma satu Ustaz nak tanya, mengapa alif, waw, ya ni dipanggil sakit, huruf sakit Ustaz? Minta maaf lah nak tanya saya lah. Ya, sebenarnya bukan huruf yang sakit. Yang sakit tu kita. Oh, kita. Kita yang belajar ni kalau melibatkan alif, waw, ya ni sakit kepala kita. Susahlah, dia panggil mu'attal. Mu'attal ni kira cacat, bukan sakit. Cacat. Huruf cacat. Cacat kenapa? Dia memerlukan kupasan lain. Kalau yang lain yang biasa ni ba, ta, sa atau itu tak ada melibatkan orang lain. Tapi yang ni dia cacat. Dia cacat. Oleh kerana cacat dia memerlukan orang lain. Sebab apa saya terfikir tadi dalam masa bandar Ustaz. Ya. Alif waw ya ni huruf mat kan? Huruf mat. Dan jadi bila ada huruf mat ni dalam bacaan kita ni, dia dipanjangkan ni, kena panjang kan Tuhan kan. Jadi bila panjang ni jadi macam lain daripada orang lain lah. Jadi macam huruf sakit kan. Jadi itu bahasa itu pahaman saya lah Ustaz, macam begitulah. Katakanlah mungkin saya silap agaknya kan. Yalah, dalam ilmu tajwid alif waw ya ni mat. Ya. Tapi dalam ilmu nahwu dia adalah huruf cacat. Dia memerlukan keterangan lain. Dia mengharapkan dia kena ada bantuan orang lain lah. Sebab dia cacat. Orang lain tu dia tak cacat. Cacat okey je. Tapi bila cacat tu jadi digamakan huruf sakit tu kerana kita yang sakit kepala. Kita yang sakit ada alif pula. Sudah kena cari dia punya kaedah. Ada alif, ada wa, ada ya. Itu yang katakan huruf mu'attal. Dia panggil juga mu'attal. Mu'attal tu maknanya cacat lah. Baca nama je. Huruf tu tak cacat apa pun. Yang jadi masalahnya kita ni. Apabila ada huruf tu, makna berubah, baris pun boleh jadi berubah dan macam-macam lah perubahan-perubahan yang berlaku. Itu yang dikatakan ilal. Ilal tu maknanya berubah dengan huruf sakit sama huruf sakit. Tapi kalau abdal, dia tidak dengan huruf sakit saja, dia boleh melibatkan yang sihat dan sebagainya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita berhenti di sini dululah. Ya Ustaz. Ini pun dah sakit dah. Dah over dah. Perasan. Sebab itulah ilmu ini dia tidak ajar awal-awal. Kalau belajar bahasa Arab biasa dekat mana-mana tu dia tak mula dengan yang ini. Kita pun tak mula dengan yang ini. Kita dah belajar tasrif dah panjang dah. Dia dah hampir habis dah. Jadi barulah kita keluar yang ni. Sebab dia pusing-pusing. Dan dia kait-mengait dengan benda-benda lain. Ya, betul. Jadi, tuan kena ambil perhatian lah. Jadi maknanya, okeylah. Sebelum kita pergi yang kedua ni, kita familiarkanlah yang ilal tu. Tapi bukan ini saja, ada lagi. Yang itu nanti bila sampai waktu perlu kita akan bincanglah. Jadi insyaAllah minggu depan, minggu berikutnya kita mula dengan ibdal. Apa maksud? Macam mana pertukaran.
Wallahu a'lam. Ada soalan yang terakhir? Okeylah. Kalau tak ada, kita sudah di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan meminta keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kembali kurniakan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Dan semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah. Fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim. Amin ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Kita kebayakan